Jumpa dia, tanya macam mana semayang apa semua kan. Tanya dia kata Pak Kasim tak semayang kan? Pak Kasim semayang macam mana? Pak Kasim semayang ikut apa dia kata? Pak Kasim semayang ikut syariat Nabi Ibrahim. Ya, ikut syariat Nabi Ibrahim. Macam mana semayang? Macam mana saya semayang? Jangan pertikaikan. Budak dah. Nah, abang kata dia tak semayang lah, senang. Kata, bolehkah kita nak declare nak kata dia tak semayang dengan hujah dia tak percaya kat hadis tu, iman tak semayang? Sebab apa? Sebab tata cara sembahyang ambil wuduk daripada semuanya tuan-tuan, semua dijelaskan dalam hadis Nabi. Dia tak percaya kat hadis, dia tak iktiraf hadis, artinya dia tak semayang. Dia tak iktiraf Muhammadur Rasulullah. Bahkan dalam tahiyat kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak iktiraf itu, habis. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada itu pun tuan-tuan, memang jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan tuan-tuan, istiqamah untuk berpegang kepada akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena study sikit tuan-tuan, apa dia prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, apa dia jadi masukkan akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Sehingga kita kena study lah tuan-tuan, kena ni. Kemudian istiqamah dalam melaksanakan segala tuntutan syariat Islam berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi. Istiqamah tuan-tuan, istiqamah dalam melaksanakan tuntutan syariat. Bila sebut tuntutan syariat ini tuan-tuan, tak kira lah sama ada dia yang berkaitan dengan empat perkara itulah, yang sama ada berkaitan dengan ibadat, jinayat, munakahat, muamalat, itu tuan-tuan termasuk dalam 4 rubuk itu. Semuanya tuan-tuan istiqamah laksanakan tuntutan syariat. Mana yang kita boleh amalkan secara individu, tuan-tuan, kita cuba amalkan secara individu. Jangan kita meletakkan, orang panggil apa, kita memberi alasan kata ini tak Islamik. Kita bagi tahu, kita bagi alasan ini apa semua tuan-tuan. Kita contohnya lah, katalah tuan-tuan, kita diberi pilihan tentang memilih muamalat Islam ini. Muamalat itu tuan-tuan, ada muamalat yang Islam, ada muamalat yang tak Islam. Contohnya dalam beli rumah misalnya, dalam beli kereta, insurans dan sebagainya tuan-tuan. Walaupun dalam insurans itu kata tak 100% yang takaful Islam itu pun tak 100% yang Islami, tapi lebih baik daripada yang dah itulah yang konvensional tu. Jadi tuan-tuan, itu hak, kita ada hak untuk memilih. Jadi dalam memilih itu dah tuan-tuan, walaupun kita ada hak, walaupun kita ada autoriti untuk nak memilihnya tuan-tuan, istiqamah kita dalam nak kata tuntutan nak menghidupkan syariat tadi itu tuan-tuan, kita pilihlah mana yang timbang tara bagi elok tuan-tuan, mana yang Islami. Kadang-kadang memang yang Islami tu cerewet banyak tuan-tuan, cerewet sungguh. Tetapi itulah no. Kadang-kadang kita marah juga kan. Kemudian dia kata istiqamah mempunyai prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah-ubah dan tidak akan goyah. Tuan-tuan, itu istiqamah, ada prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah-ubah pun istiqamah. Kemudian istiqamah tidak terpengaruh dengan da'ayah dan godaan hawa nafsu dan syaitan. Istiqamah tidak terpengaruh dengan da'ayah dan godaan nafsu tuan-tuan. Nafsu ni memang kerja dia pun, syaitan memang kerja dia pun tuan-tuan. Tapi saya tertarik dengan siapa sebut hari itu, siapa Allah menyebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan. Siapa pernah tengok langkah syaitan ni? Langkah syaitan tu langkah macam mana? Syaitan tu langkah macam mana tuan-tuan? Kalau siapa boleh tengok langkah syaitan tu, kira hebat. So macam mana langkah-langkah syaitan tu? Syaitan, kita nak tengok syaitan tu, kita tak nampak. Tapi macam mana yang Allah menyarankan supaya jangan ikut langkah-langkah syaitan? Kerana banyak langkah-langkah syaitan yang melangkahnya itu adalah
minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Abang kata memang banyak setan-setan di kalangan manusia ni tuan-tuan. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan tu, mana yang manusia yang apa nama ikut hawa nafsu, apa nama langkah-langkah setan tu, itulah kita tengok tuan-tuan. Kalau kita nak tengok langkah setan betul setan yang melangkah, memang kita tak nampak lah tuan-tuan. Sebab setan memang tak nampak. Katalah pokok ada orang bomo yang boleh nampak setan, wallahu alam. Kan tuan-tuan. Tapi langkah-langkah syaitan itu adalah langkah-langkah yang dibuat oleh manusia, yang langkah-langkah itu menjerus kepada yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Itu langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan ikut langkah-langkah syaitan tu tuan-tuan. Supaya kita tidak terpengaruh dan dengan da'iyah dan juga dengan langkah-langkah itu, agar kita istiqamah tuan-tuan. Abang kata kita perlu istiqamah tadi ni, istiqamah dengan agama ni tuan-tuan. Susah tuan-tuan, kadang-kadang kita nak istiqamah tu, kadang-kadang kita wallahu alam, kerana kekuatan taruh janggut dalam Cikgu Zon, taruh janggut, istiqamah dalam taruh janggut. Kadang-kadang tak boleh tuan-tuan nak taruh janggut. Pasal apa? Wallahu alam. Janggut ni sunnah Nabi tuan-tuan. Satu hari sahabat Nabi, dia ada dua lay janggut kan? Dia ada 2 lay janggut. Kan? Dia ambil apa nama ayat sembahyang sebelah Nabi. Nabi tengok kat dia kan? Nabi senyum ya. Nabi senyum. Dia terasa. Kita apa kalau kita tengok orang kita senyum, kita terasa kan? Wah, dia jumpa aku ni. Dia terasa, dia kata, mungkin 2 orang ni nampak pelik kot, dia pun buang. Dia buang 2 orang tu tuan-tuan. Lepas tu besok dia ambil wuduk depan Nabi, Nabi tengok dia, Nabi tak senyum lah. Lagi sehati. Kan kemarin Nabi senyum, hari Nabi tak senyum. Lepas tu tuan-tuan, dia jumpa Nabi. Jumpa Nabi, dia tanya, pasal apa ya Rasulullah? Kemarin kamu senyum kat aku, ni semayang, hari ni kamu tak senyum. Nabi kata kat dia, kemarin aku tengok waktu hang ambil wuduk, dia kata, ada bidadari bergayut di janggut hang tu. Dia duk sangka Nabi gelak pasal janggut 2 orang pun taruh janggut, 2 orang tak taruh, aku nampak pelik kan. Dia balik, dia cabut. Hari ni dia kata, Nabi kata, aku tak nampak dah bidadari yang bergayut di apa nama di janggut hang tu. Rupanya lagi cukup. Dia cukup tuan-tuan. Ini pun kadang-kadang kita tak boleh istiqamah. Bukan pasal janggut panjang tuan-tuan tahu janggut. Tidak, tuan-tuan. Abang kata istiqamah tu. Kadang-kadang kita nak istiqamah tu tuan-tuan. Istiqamah nak pakai kepiah. Nak kata nak pakai kepiah tuan-tuan. Kadang-kadang tak boleh kita nak istiqamah. Sebab apa? Kita rasa saat lagi orang kata aku nak menunjuk kan tuan-tuan. Kita rasa macam-macam. Apatah lagi yang apa nama yang besar-besar tu tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa seperti orang kata. Kan orang tak kata apa-apa kat kita tuan-tuan. Kita je rasa tuan-tuan. Tapi kalau istiqamah tu insya-Allah. Kemudian dia kata istiqamah ni tidak tunduk dengan tekanan demi laksanakan tanggungjawab dan pertahankan kebenaran. Ini istiqamah tuan-tuan. Artinya tidak tunduk kepada tekanan-tekanan demi laksanakan apa yang disebut sebagai tanggungjawab dan menyatakan kebenaran ni tuan-tuan. Itu 5 prinsip istiqamah yang dituntut tuan-tuan. Mudah-mudahan kita nak supaya kita termasuk dalam golongan yang Nabi sebut ni. Biarlah kita memegang termasuk dalam golongan orang yang memegang agama itu seperti memegang bara api ni. Biar apa nak jadi, pegang juga tuan-tuan. Pegang juga, biar melecup sekalipun. Akidah kita jaga, keimanan kita jaga tuan-tuan. Istiqamah kita dalam laksanakan Islam, syariat Islam dalam diri kita ni tuan-tuan, kita buatlah tuan-tuan, selagi mana kita diberi keupayaan dan kekuatan untuk melaksanakannya tuan-tuan. Sampai bila?
sampai kita dipanggil berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dapat meruntuhkan akidah dan keimanan atau paling kurang menyebabkan kefasikan. Tuan-tuan, persekitaran tadi. Apa sekitaran dia kata? Persekitaran tadi yang membuatkan yang menjadi dorongan untuk kita buat maksiat. Bahkan perkara-perkara itu boleh meruntuhkan akidah, tuan-tuan. Tak meruntuh akidah apa dia kan? Bomoh kan? Bomoh. Lah kali ni tak tahu. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Tentu tengok dia punya YouTube pun sedap juga. Jangan tuduh sebarangan kata kurafat, kata syirik. Dia marah pada dia. Jangan saya guna ayat Quran kat dia kata. Dia guna ayat Quran juga. Tapi tak ada lagi seorang, tak ada lagi lah orang yang kata yang mengiyakan ataupun mengapa yang seiring dengan dia kata cara tu betul apa semua abang kata dia kurafat. Yang iktiraf tu pun ada seorang dua ikut. Tak salah dia kata dengan apa nama cara dia. Tahu tak, tuan-tuan? Tapi persekitaran tu dia kata yang dapat membentukkan akidah dan keimanan ataupun paling kurang boleh menyebabkan seseorang itu fasik. Ini juga bermaksud orang Islam tersepit dalam melaksanakan tuntutan agamanya di samping tidak dapat kemudahan. Dia nak laksanakan Islam dalam hidupnya tu kadang-kadang, tuan-tuan, dia tak boleh nak buat. Dia tersepit. Dia di macam-macam tuhmahan kadang-kadang, tuan-tuan. Dan tidak mendapat kemudahan yang sepatutnya. Jadi kita melihat ini, tuan-tuan, ada yang kadang-kadang seiring apa-apa berlaku zaman kita, tapi banyak lagi yang sebenarnya boleh memberikan kepada kita untuk orang panggil apa, kita nak berpegang kepada agama itu, tuan-tuan. Istiqamah dalam agama itu, kita masih lagi ada ruang dan peluang, tuan-tuan. Ada ruang dan peluang, masih lagi ada walaupun cabaran-cabaran yang mendatang itu, tuan-tuan, kita boleh tempuhi cabaran itu, tuan-tuan. Dan cabaran yang kita hadapi kita hari ini, tuan-tuan, sebenarnya tidaklah seberat mana, sebesar ataupun sehebat mana. Kerana kita barangkali kita ada doa dekat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu. Kan, ya Allah, jangan kamu ujikan kami dengan ujian-ujian yang berat. Jadi, tuan-tuan, istiqamahlah kita dalam berpegang kepada agama itu, insya-Allah. Maka dia kata kamu akan mendapat 50 kali ganjaran seperti mana yang disebut oleh Nabi dalam beberapa hadis yang lain. Beberapa hadis yang lain, Nabi kata 50 kali ganjaran pahala yang diberikan oleh orang yang istiqamah di ketika melaksanakan Islam itu, di ketika orang lain berpaling daripada agama. Tuan-tuan, dalam tu hadis yang lain Nabi sebut man ahya'i sunnati inda fasadi ummati. Orang yang cuba menghidupkan sunnahku di ketika orang lain rosak, orang lain rosak, tak ikut sunnahku, tapi dia cuba nak menghidupkan sunnah aku, falahu ajrun syahid. Nabi kata dalam hadis itu, dia akan dianugerahkan dengan dengan pahala seperti mana orang mati syahid. Ini, tuan-tuan, akhir sekali, tuan-tuan, Allah menyebut di dalam satu ayat, nak dikaitkan dengan hadis ni, tuan-tuan. Allah menyebut wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Di kalangan manusia ada orang yang menyembah Allah itu berada di tepi. Artinya dia sembah Allah tu, dia tengok keadaan ala harfin. Fa in asabahu khair, jika dalam dia beribadat itu dia mendapat kebaikan, itu ma'inna bihi, dia akan tetap dalam keadaan itu. Dia semayang, tuan-tuan, dia dapat kebaikan, dia dapat apa yang dia nak. Kadang-kadang, tuan-tuan, dia beribadat. Wa in asabathu fitnah, tapi Allah menyebut, dan jika dia ditimpa dengan sesuatu bencana, inqalaba ala wajhihi, maka dia terbaliklah dia ke belakang. Artinya, tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji dia dengan satu-satu ujian, satu-satu fitnah yang kadang-kadang
mungkin berat sikit tuan-tuan, maka dia berpaling, tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ini tuan-tuan. Golongan yang yang Allah sebut, ya'budullah ala harfin, sembah Allah, menyembah Allah dengan berada di tepi-tepi tuan-tuan. Artinya kita istiqamah tuan-tuan. Dalam satu hadis tu istiqamah walaupun sedikit, inqala hadis tu buat sikit tetapi istiqamah itu lebih baik daripada buat banyak tapi selang-seli tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan yang istiqamah berpegang kepada agama, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kelemahan saya, wallahu a'lam tuan-tuan. Insya-Allah kita berhenti di sini. Betul insya-Allah. Bidang terjun kanti ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan jumpa minggu saya nanti, wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.